Okey, assalamualaikum semua dan salam sejahtera. Salam pendidikan. Bertemu semula kita di kelas RBT pula. Okey. Pertama sekali cikgu nak minta maaf lah untuk minggu lepas cikgu tak dapat sebab banyak betul cikgu kena buat. Kena pergi jumpa polis lah, apa isi tulis isi ni lah. Cikgu pun tak sempat nak buat apa. Okey. Jadi cikgu ulang, cikgu akan teruskanlah dengan yang seterusnya. Alright. Tajuk kita pada hari ni untuk RBT. Kita dah kenal kan perspek dengan zinc kan. Okey, hari ni kita nak tengok ni pula. Perspek dengan PVC dan zinc. Hari ni kita nak tengok pula alatan tangan yang digunakan untuk buat projek. Okey. Okey, alatan tangan sesuai penting. Alatan tangan yang sesuai adalah penting dalam menghasilkan sesuatu projek. Okey, penggunaan alatan tangan yang salah boleh mengakibatkan kecederaan dan merosakkan alatan. Okey. Okey, ni contoh alatan tangan yang kita boleh pakai. Kamu semua kenal kan? Kalau tak kenal cikgu tak tahulah, bukan anak kampung lah kalau tak kenal benda ni. Okey, ini ialah kita panggil dia gergaji tangan. Okey, gergaji tangan. Sekejap cikgu besarkan gambar cikgu dulu. Kalau kamu fokus sikit. Okey, cukup besar. Kan nak besar lagi. Alright. Tengok gergaji tangan. Ini ke tepi sikit macam ni. Boleh pun. Tengok muka cikgu ni. Fokus sikit kamu. Okay, kita tengok gergaji tangan ni dia ada 3 tempat lah. Yang pertama pemegang. Ini bagian kita pegang . Kemudian sini mata ni yang memotong. Kemudian atas ni kita panggil bilah. Bukan pegang kat sini . Pegang kat sini boleh mengakibatkan kecederaan lah. Okey. Cara motong dia kamu tengok dia letak situ tangan dia macam mana. Ini kita panggil apa? Pemegang. Ini kita panggil mata. Yang atas ni kita panggil bilah. Alright. Okay, itu gergaji tangan . Alhamdulillah. Nak 6 kelas, 7 kelas maksudnya. Okey, seterusnya kamu tengok yang kedua pula. Gergaji lengkung halus. Okey. Okey, alat ini digunakan untuk menggergaji bentuk lengkung pada bahan yang nipis. Okey. Mata gergajinya perlu dipasang menghala ke pemegang. Okey. Okey, ini pemegang dia. Okey, mata kita kena pasang ni lah sama dengan pemegang. Faham? Bukan yang atas ni . Atas ni kita panggil rangka dia. Yang atas yang kecil ni bilah dia, mata dia. Ni mata dia yang tajam-tajam kecil-kecil ni. Ini bahagian ke depan kita nak potong. Jangan terbalikkan dengan bilah pula. Kamu nak potong apa nanti? Okey. Tengok ni contoh kita potong papan yang nipis lah. Papan yang tebal susah sikit lah sebab dia kecil sahaja. Okey. Ini untuk kita potong bahagian ni lah melengkung. Okey, kamu kena ingat gergaji tangan fungsi dia untuk kita potong kayu dan papan yang tebal. Manakala gergaji lengkung halus untuk kita memotong bahagian ataupun bentuk lengkung pada bahan yang nipis . Alright. Sama juga dengan gergaji, semuanya dia ada sini, dia ada rangka. Okey, dia ada rangka untuk memegang support dia. Okey. Okey, tengok. Panduan keselamatan. Awas, mata gergaji lengkung halus mudah patah. Sebab tu kita tak boleh potong papan yang tebal, yang nipis saja boleh. Okey. Hati-hati semasa menggunakannya. Okey, kemudian fikir kenapa mata gergaji lengkung halus dipasang menghala ke pemegang atau hulunya? Sebab apa? Sebab apa? Sebab nak potong lah. Kalau terbalik nak potong macam mana? Susah lah. Okey. Alright. Okey, seterusnya. Okey, seterusnya kita tengok benda ni. Gergaji kerawang. Okey. Gergaji kerawang ialah sejenis mesin yang menggunakan tenaga elektrik dan motor. Pada mesin ini terdapat mata gergaji yang halus dan sangat sesuai untuk memotong bahagian yang melengkung dengan cepat. Okey. Oleh itu banyak produk dapat dihasilkan dalam tempoh yang singkat. Okey, gergaji kerawang scroll saw. Okey, dia gunakan elektrik kita pegang, kita pakai tangan untuk pegang, tapi dia pakai elektrik untuk ni lah. Jadi kita just tolak saja benda tu. Okey. Kemudian dia dapat memotong bahagian yang melengkung dengan cepat. Itulah kelebihan dia. Jadi kita just ni kita cuma ikut bentuk lengkung tu sahaja. Okey, kita pegang kayu tu. Alright. Itulah kelebihan gergaji kerawang. Sebab kalau yang gergaji lengkung halus tu dia tak boleh potong papan yang tebal. Okey, jadi susah. Okey, yang ni boleh.
Sebab dia mesin automatic lah, elektrik. Kita just bentukkan dia. Tapi untuk buat bentuk lengkung yang bagus, kita kena ada tangan yang bagus lah. Okay. Tak semua orang ditakdirkan untuk bertukang. Cikgu pun tak pandai sangat bertukang. Okay. Kelebihan dia, kita dapat hasilkan banyak produk dalam masa yang singkat. Itulah kelebihan kita menggunakan mesin lah dalam kehidupan seharian lah. Seperti mana kamu tahu, mesin contoh paling senang mesin basuh pun sama juga. Itu kamu akan belajar dalam TMK nanti. Mesin basuh boleh basuh baju yang banyak dalam satu tempoh masa yang ditetapkan. Kita kalau nak basuh banyak tu mungkin ambil masa yang lama. Okey. Itulah kelebihan mesin-mesin ni, faham? Kita tengok bahagian dia. Okey, ini motor dia kat sini yang pusingan dia. Ini switch untuk menghidupkan dia. Ni tapak kerja, kita nak letak kayu kat sini. Ni lengan dia tu. Okey. Sini kat sini ni mata dia. Nampak tak? Ini yang akan memotong tu. Kita kena bentukkan. Kita pegang kayu tu, kita tolak dia macam tu. Macam mesin jahit lah, lebih kurang macam tu. Okey. Dia ada 5 mata, tapak kerja, lengan, motor dan switch. Alright. Kemudian pahat. Alat ini digunakan untuk kerja memahat, meraut, meratakan tanggam dan membersihkan bucu tanggam. Saiznya ditentukan berdasarkan lebar mata pemotong. Matanya diperbuat daripada keluli. Terdapat pelbagai jenis pahat yang digunakan dalam kerja kayu, antaranya pahat tepi sorong. Okey, ini paling selalu orang guna lah untuk buat pahat tepi tu. Okey, tengok Ini pandangan sisi dia kita nampak macam ni. Ni mata dia. Ni pandangan daripada ni kita nak bagi ada macam sikit kan. Kita nak buat tanggam. Okey. Jadi kamu kena ingat kan kita ada gergaji tangan, gergaji lengkung halus, gergaji kerawang. Okey. Kemudian pahat. Okey. Ingat kita ada 4 dah. Ingat tak ada punya fungsi dia. Kena ingat tu. Alright. Kemudian ini senang saja, pisau pemotong perspek. Dia ada mata dan pemegang. Pisau ini digunakan untuk memotong kepingan perspek secara lurus. Okay. Kita nak potong dulu, kita letak pemaris, kita tarik saja perspek tu. Yang perspek ni contoh buat nombor plate kereta, semua tu perspek lah. Okay, kemudian pistol pengokot. Ini kamu selalu nampak kat sekolah kan. Okay, kita panggil dia pistol pengokot dalam bahasa Melayu. Selalunya kita panggil stapler gun dalam bahasa Inggeris. Okay. Tapi nama bahasa Melayunya ialah pistol pengokot. Alat ini digunakan bersama-sama dengan dawai kokot yang kamu tembak dalam tu kita panggil dawai kokot sebab dia pistol pengokot yang dalam tu dawai kokot. Okey, digunakan untuk mencantumkan dua jenis bahan yang nipis dan lembut seperti papan lapis. Bahan yang nipis bolehlah kamu, kalau bahan yang kayu yang tebal macam ni tak bolehlah, tu kita pakai paku. Okey. Kemudian yang ketujuh, pistol perekat panas, hot glue gun. Okey. Ini info kereta sampai berapa GB, WhatsApp GB. Sampai 13 hari bulan. Okey. Pistol perekat panas hot glue gun digunakan dengan rod perekat panas hot melt glue. Okey. Dalam pistol ini ada pistol ini terdapat elemen pemanas yang berfungsi untuk mencairkan rod perekat panas. Okay, rod perekat panas yang telah dicair itu digunakan untuk mencantumkan bahan. Okey. Kamu nampak kan yang ni, yang pistol perekat panas ni, dia ada satu benda yang panjang tu yang macam warna jernih tu, itu ialah kita panggil dia apa? Kita panggil dia ni apa nama dia ni? Ini pemegang, picu pemegang, muncung. Hot glue gun. Okey, pistol ni hot glue gun. Dia pegang dalam tu rod ni. Yang ni nampak ni. Apa nama? Cikgu lupa nama dia. Ini nampak ni. Okay. Yang belakang ni, yang ni. Alright. Okey. Dia akan mencairkan rod perekat panas. Tu kita panggil nama rod perekat panas. Okey, rod perekat panas. Okey. Bila dia masuk dalam tu, dia panas, dia akan cair. Bila cair itulah kita akan gunakan glue tu, gum tu untuk mencantumkan bahan. Okey. Mau kena faham, ini semua alatan tangan yang kita akan gunalah. Okey. Okay, ni cantum nantilah. Pening kamu lama-lama nanti. Kamu kan boleh fokus ni sangat, sikit-sikit sangat, banyak-banyak. Okey. Jadi sekarang kamu kena ingat semua ni lah. Okey. Yang pertama kamu ada gergaji tangan, fungsi dia untuk memotong papan. Kemudian yang kedua kamu ada gergaji lengkung halus, tujuan dia untuk memotong
lengkungan halus di papan yang nipis. Kemudian kamu ada yang ketiga. Yang ketiga ni apa tadi tu? Gergaji kerawang. Gergaji kerawang ni fungsi dia untuk memotong bahagian lengkung dengan lebih cepat. Okey, lepas tu yang keempat kamu ada apa lagi? Yang tak apa. Okey. Yang keempat kamu ada pahat. Gunakan untuk memahat, meraut dan meratakan tanggam. Okey. Kemudian kamu ada pisau pemotong perspek untuk potong perspek secara lurus, senang saja. Kemudian pistol pengokot. Okey, menggunakan mencantumkan dua jenis bahan yang lembut seperti papan lapis. Yang seterusnya ialah pistol perekat panas, hot glue gun. Okey, digunakan untuk mencantumkan cantumkan bahan. Okey, tugasan kamu hari ini, cikgu nak kamu nyatakan 7 ini buat video. Kalau cikgu suruh kamu lukis tak siap pun, tahu dah. Okey. Kamu hafal benda ini, hafal 7 benda ni dan fungsi dia. Contoh, gergaji tangan untuk memotong kayu dan papan yang tebal, gergaji lengkung halus untuk memotong bahagian lengkung pada kayu yang nipis. Yang ketiga, gergaji kerawang memotong bahagian lengkung dengan cepat. Yang keempat apa tu, stapler gun, hot glue gun apa semua tu. Okey, sebutkan ke semua, cuba ingat dan hantar video kepada cikgu, faham? Okey, jangan nak main tipu-tipu maka tengok-tengok belakang cikgu nampak hari tu. Okey, cuba ingat. Tak susah pun ni. Okey, pahat ni pun senang je untuk memahat, meraut dan meratakan tanggam. Itu saja. Ataupun membersihkan bucu tanggam. 3. Okey, dia ada 4 fungsi dia. Pisau pemotong perspek untuk memotong kepingan perspek secara lurus. Pisau pengokot mencantumkan dua jenis bahan yang nipis dan lembut. Manakala hot glue gun ataupun pistol perekat panas untuk mencantumkan bahan. Itu saja fungsi. Okey, ingat ketujuh-tujuh tu dan fungsinya. Buat video, hantar dengan cikgu. Faham? Okey, cikgu nak sebelum ni hari apa? Rabu. Ingat sebelum hari Jumaat lah. Cikgu bagi lama-lama pun tak siap buat kamu ni. Okey. Okey, itu saja untuk hari ini. Sekian terima kasih. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam PDPR.